Assalamualaikum. Kami akan meneruskan dengan definisi kepada ideologi yang telah kami pilih. Ideologi kami adalah positivisme. Positivisme itu sendiri sebenarnya adalah kesinambungan daripada istilah espreisme, yang mana jika espreisme menekankan kepada pengalaman dan juga merendahkan fungsi akal, maka istilah positivisme ini wujud bagi menggabungkan kedudukan tersebut. Bagi positivisme, pengalaman perlu dikumpulkan sebanyak mana yang mungkin sehingga otak dapat mengeluarkan satu hukum yang bersifat universal. Oleh sebab itu, espreisme dia menerima pengalaman yang berbentuk subjektif, berbeza dengan positivisme yang terbatas pada pengalaman objektif sahaja. Positivisme ini adalah sendiri berasal daripada sebuah kataan positif, yang mana perkataan positif itu bermaksud diketahui ataupun segala perkara yang berbentuk fakta. Oleh sebab itu, segala huraian ataupun kenyataan yang tidak berlandaskan sesebuah fakta adalah diketepikan. Juga adalah ditolak kerana apa yang diketahui secara positif adalah segala yang nampak dan dapat diukur. Kita akan beralih kepada sebuah kenyataan yang mana kenyataan ini dia mempersoalkan macam mana ideologi positivisme ini mempengaruhi sebuah kumpulan tersebut. Jadi kami telah membuat keputusan untuk memilih tokoh-tokoh itu sendiri yang mana mereka ini mengamalkan ideologi tersebut. Tokoh pertama yang kami pilih adalah pengasas kepada ideologi ini sendiri, iaitu Auguste Comte. Auguste Comte ini adalah merupakan seorang bangsawan yang anut agama Katolik dan berasal daripada Montpellier, Perancis. Beliau ini telah dilahirkan pada tahun 19 Januari tahun 1798, kemudiannya meninggal dunia ketika usianya 59 tahun pada 1857 di Paris. Untuk pengetahuan semua, Auguste Comte ini mempunyai sebuah gelaran yang mana beliau ini digelar sebagai Papa Sosiologi Moden. Hal ini disebabkan Auguste Comte dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan dan menggunakan istilah sosiologi pada tahun 1838 dalam bukunya yang berjudul Causes de Philosophie Positive. Sewaktu hayatnya, terdapat beberapa karya yang telah dihasilkan dan berjaya diterbitkan. Antaranya ialah System of Positive Politics pada tahun 1851 dan juga Causes of Positive Philosophy pada tahun 1830. Karyanya yang berjudul Causes of Positive Philosophy membawa gagasan agama humanistik yang mana benda tu yang memuja nilai-nilai kemanusiaan. Untuk yang seterusnya, kami telah memilih dua orang lagi tokoh, iaitu Jeremy Bentham dan juga Johnny Stuart. Mereka berdua ini adalah dua tokoh yang memberikan landasan daripada ideologi positivisme ini sendiri. Kerana bagi mereka, ilmu yang valid adalah ilmu yang berlandaskan sesebuah fakta. Oleh sebab itu, etika tradisional yang dilandaskan pada moral adalah digantikan dengan etika yang dilandaskan pada motif perilaku, juga pada kepatuhan manusia terhadap aturan, sekaligus sebagai seorang utilitarian. Mill ia telah menolak kekuasaan absolut dari agama itu sendiri. Mill berpendapat bahawa kebebasan manusia itu bagaikan a sacred fortress ataupun benteng suci yang aman daripada penyusupan otoritas apapun. Wawasan yang telah menjadi marak pada akhir abad 20 ini, sistem positivis dipergunakan Mill untuk baik segala ilmu, baik logika, psikologi maupun etika. Seterusnya ialah ciri-ciri bagi positivisme. Yang pertama, dalam prosesnya lebih menitik beratkan pada penggunaan logika dan pemikiran dasar lainnya. Yang kedua, indera merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam hal ini. Dan seterusnya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, sains dan budaya dibedakan menjadi dua hal yang tidak berhubungan antara satu sama lain. Pengaruh
positivisme dan isu semasa dikaitkan dalam bidang pendidikan, iaitu positivisme mulai berpengaruh dalam bidang pendidikan pada awal tahun 1950. Ini membantu pendidik untuk menyusun pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pendidikan dalam positivisme mengajarkan bahawa kebenaran ialah suatu yang logik, isu nilai moral dan budaya yang semakin terhakis dalam jati diri anak bangsa. Kita teruskan lagi pemandangan hari ini mengenai hubungkan isu dengan ciri aliran falsafah pemikiran positivisme. Bersifat logik iaitu berdasarkan kepada sains dapat membantu proses penyiasatan yang universal. Seterusnya, pendidikan sains di sekolah yang dapat membantu murid-murid memperolehi nilai-nilai moral yang baik dan nilai jati diri murid dengan pengetahuan fenomena semula jadi dan pengalaman harian. Akhir sekali, pendidikan sains dapat memupuk budaya sains dan teknologi, memberi tumpuan ke perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains secara menyeluruh. Apakah cadangan untuk menambah baik isu berdasarkan falsafah pendidikan? Yang pertama, pendidikan perlulah memastikan anak didik dalam negara diperkukuh dengan asas-asas membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan bertujuan mengemaskini ilmu, membaiki serta mempertingkatkan sistem pendidikan kebangsaan di masa akan datang. Seterusnya, unsur intelek dalam FPK diselitkan ini bertujuan untuk melahirkan individu yang boleh berfikir secara kreatif dan kritis secara kritikal. Sekali cara pelaksanaan, guru harus mengukuhkan keyakinan pelajar dalam setiap subjek yang diajar. Kemudian, guru boleh memberi peluang kepada pelajar untuk menambahkan keyakinan pelajar dengan memberi mereka peluang untuk bercakap di khalayak ramai. Dan akhir sekali, penyediaan tenaga pengajar untuk membuat penyelidikan dengan mengajar dan memberi latihan kepada para guru dan pegawai pendidikan untuk mempertingkatkan kemahiran dengan menjalankan penyelidikan dalam pendidikan. Okey, untuk sekian kalinya, maafkan kami jika sekiranya ada sebarang kesalahan dalam pembentangan kali ini. Jika ada kesilapan, kita perbaiki, bukan sahaja menyalahkan. Untuk itu kami buka ruang pertanyaan dan membuka sesi luahan. Jadi, terima kasih.